Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita bertemu kita lagi dalam bab 1 fungsi gubahan bahagian kedua. Okey, objektif kita hari ini adalah untuk menentukan suatu fungsi apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsinya diberi. Okey, kita lihat contoh soalan dalam buku teks, contoh 10. Fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan x tolak 2. Cari fungsi g dalam setiap yang berikut. A, f, g, x, 8x tolak 7. B, g, f, x adalah x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Mari kita tengok penyelesaiannya. Kita selesaikan soalan A terlebih dahulu. F, G, X, 8x tolak 7. Jadi kita takrifkan dalam bentuk takrifan fungsi gubahan F. Okey, kita gantikan X, G, X sama dengan 8x tolak 7. Okey, kita nak cari fungsi Gx ya. Dan kita dah tahu dalam soalan Fx adalah X tolak 2. Jadi kita highlightkan di sini. Jadi sekarang kita nampak di sini F, X sekarang kita gantikan sebagai Gx. Jadi X-nya tadi adalah Gx. Tolak 2 kita ikut sama dengan 8x tolak 7. Jadi para pelajar, langkah ini sangat penting. Anda perlu tahu bagaimana ingin mengeluarkan persamaan ini. Okey, seterusnya kita selesaikan untuk dapatkan Gx. Bermakna hanya Gx sahaja di sebelah kiri. Kita perlu pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan. Maka Gx sama dengan 8x tolak 7. Negatif 2 pindah jadi tambah 2. Jadi Gx adalah 8x tolak 5. Maka selesailah soalan A. Kita dapat Gx adalah 8x tolak 5. Seterusnya kita nak selesaikan soalan B ya di sini. Jadi diberi Gfx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Jadi takrifan kita gantikan fx dalam g ya. G fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Jadi kita perhatikan fx sekarang kita gantikan fx x tolak 2. Jadi kita akan dapat g gantian x tolak 2 sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Jadi sekarang ni untuk mudahkan kita, okey, x tolak 2 tu kita gantikan sebagai y. Kita andaikan sebagai y. Katakan y sama dengan x tolak 2. Jadi kita nak x di sebelah kiri. Maka x sama dengan y tambah 2. Jadi ini tadi kita dah gantikan sebagai y. Okey, kita dah gantikan sebagai y. Okey, maka gy adalah gy bermaksud x kuasa 2. Kita gantikan yang baru y tambah 2 kuasa 2 tambah 3x ni kita gantikan yang baru, y nya adalah 3y tambah 2, gx yang baru 3y tambah 2. Okey, tolak 5. Maka kita selesaikan, kembangkan seperti biasa. Okey, y tambah 2 kuasa 2 kita akan dapat y kuasa 2 tambah 4y tambah 4. Okey, 3 darab y, 3y. 3 darab positif 2, 6. Tolak 5 kita kekalkan. Ringkaskan, anda akan dapat y kuasa 2 tambah 7y tambah 5. Jadi kita gantikan y dengan x. Sekarang kita gantikan y dengan x sebab kita nak soalan fungsi g tadi. Jadi kita dapat gx adalah x kuasa 2 tambah 7x tambah 5. Maka selesailah untuk soalan B. Fungsi g adalah x kuasa 2 tambah 7x tambah 5. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan fungsi gubahan. Jadi kita ada contoh 11 di sini. Fungsi f ditakrifkan oleh fx adalah 1 per x kuasa 2 di mana x bukan kosong. Okey, A ungkapkan f kuasa 2x, f kuasa 3x dan f kuasa 4x dalam bentuk yang paling ringkas. B, seterusnya cari f kuasa 22x dan f kuasa 33x. Jadi mari kita lihat penyelesaiannya. Okey para pelajar, kita tahu fx sama dengan 1 per x kuasa 2. Jadi f kuasa 2x adalah f darab f. Jadi fungsi f kita gantikan fx. Jadi kita sama juga seperti sebelum ni, fungsi gubahan, maka fx kita 1 per x kuasa 2, kita gantikan nilai. Okey, so langkah di sini penting. Kita tahu fx kita adalah 1 per
X kuasa 2. Okey, jadi 1 kita ikut X kuasa 2, kita gantikan yang baru tadi. 1 per X kuasa 2 kuasa 2. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat X kuasa 4. Jadi X kuasa 4 sama juga dengan X kuasa 2 kuasa 2. Jadi kita tengok pula untuk cari F kuasa 3X. Okay, F kuasa 3X adalah F darab F kuasa 2X. Jadi kita dah dapat F kuasa 2X sebentar tadi. Jadi kita gantikan F kuasa 2X tadi adalah X kuasa 4. Jadi kita tahu F adalah 1 per X kuasa 2. Jadi 1 per X kuasa 2 kita, Fx kita, F kuasa 2X tadi kita adalah X kuasa 4 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 1 per X kuasa 8. Okey, kita tengok. Disebabkan soalan minta dalam bentuk yang paling ringkas, kita boleh mudahkan X kuasa negatif 2 kuasa 3. Okey, untuk seterusnya kita nak cari F kuasa 4X. Jadi F kuasa 4X adalah F darab F kuasa 3. Okey, jadi kita gantikan F kuasa 3X yang kita dah cari tadi. 1 per X kuasa 8. Jadi F kita adalah 1 per X kuasa 2. Jadi 1 per X tadi, X kita gantikan yang baru, iaitu 1 per X kuasa 8 kuasa 2. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat X kuasa 16. Okey, ini jawapan dalam bentuk teringkas X kuasa 2 kuasa 4. Okey, untuk soalan B, cari F kuasa 22X dan F kuasa 33X. Jadi kita boleh buat analisis di sini apabila N ganjil. Okey, N kita ganjil iaitu Fnx, kita akan dapat, kita ambil satu contoh N yang ganjil, F3, kita akan dapat, okey, nampak X kuasa negatif 2, 3 juga di sini. Jadi N. Okey, apabila N genap, contoh kita ada F kuasa 4 di sini, kita akan dapat X kuasa 2, nampak N-nya sama, 4. Jadi ini kita punya analisis daripada apa yang kita dapat dekat A. Jadi boleh kita, apabila kita dah dapat dalam bentuk umum, memudahkan kita untuk cari suatu nombor yang besar di sini, iaitu F kuasa 22. So F kuasa 22X adalah suatu nombor genap, N-nya genap. Maka kita akan ikut yang ni. Fnx, F kuasa N bagi X adalah X kuasa 2N. Jadi N kita adalah 22. Jadi kita dapat jawapan yang pertama, X kuasa 2 kuasa 22. Jadi yang kedua, F kuasa 33X. Kita tahu 33 adalah nombor ganjil. Jadi kita pertimbangkan yang pertama tadi. Jadi Fnx, kita gantikan N33. Okay, X kuasa negatif 2 kuasa 33. Okay, kita selesai menjawab contoh 11. Okey, para pelajar, kita tengok satu lagi contoh, iaitu contoh 12. Jumlah pengeluaran barangan sehari Q, jumlah pengeluaran dalam simbol Q oleh sebuah kilang bergantung kepada bilangan pekerjanya N dan fungsinya dimodelkan oleh Qn sama dengan 10N tolak 1 per 4 N kuasa 2. N adalah bilangan pekerja ya. Q tadi adalah jumlah pengeluaran. Okay, jumlah pendapatan sehari R dalam ringgit Malaysia yang diterima daripada jualan Q barangan pula dimodelkan oleh fungsi RQ sama dengan 40Q. Tentukan jumlah pendapatan kilang itu dalam masa sehari jika bilangan pekerja ialah 20 orang. Jadi langkah pertama, kita akan keluarkan maklumat daripada soalan. Jadi kita highlightkan di sini, Qn adalah 10N tolak 1 per 4 N kuasa 2. Ini adalah untuk berapa jumlah pengeluarannya, akan bergantung kepada bilangan pekerja. Dan kita ada RQ tadi, iaitu RQ adalah pendapatan sehari, iaitu 40Q. Jadi soalan minta kita tentukan jumlah pendapatan kilang itu dalam masa sehari. Jadi jumlah pendapatan kilang mestilah bergantung kepada pengeluarannya. Jadi kita perlukan fungsi gubahan di sini. Okey, bermakna kita perlu fungsi gubahan RQN. Jadi RQN kerana R pendapatan bergantung kepada pengeluaran. Jadi kita akan selesaikan fungsi gubahan di sini. RQN adalah fungsi R, kita gantikan QN dalam fungsi R. Jadi QN tadi kita gantikan 10N tolak 1 per 4
N kuasa 2. Okey, jadi kita gantikan ke dalam R 40Q. Jadi 40 kita tulis 40. Okey, kita highlight di sini 40. Okey, Q kita gantikan yang baru tadi. Okey, 10N tolak 1/4 N kuasa 2. Jadi para pelajar, kita ringkaskan 40 darab 10N 400N, 40 darab negatif 1/4 N kuasa 2. Boleh ringkaskan di sini, kita akan dapat negatif 10N kuasa 2. Jadi kita dapat kita punya fungsi tadi, RQN tadi, okay, 400N tolak 10N kuasa 2. Jadi kita highlightkan di sini soalan minta jumlah pendapatan jika bilangan pekerja ialah 20. Jadi 20 itu adalah nilai N. Dan jumlah pendapatan kita tadi kita ringkaskan sebagai jumlah pendapatan bergantung kepada bilangan pekerja Rn sama dengan 400N tolak 10N. Jadi kita gantikan N sama dengan 20. Okey, apabila kita gantikan N sama dengan 20, R20 sama dengan 400N, N20 tolak 10, N kuasa 2 bermakna 20 kuasa 2. Jadi tekan kalkulator, 400 darab 20, 8,000 tolak 10 darab 20 kuasa 2, 4,000. Jadi kita dapat 4,000. Maka pendapatan kilang itu dengan pekerja seramai 20 orang ialah 4,000 sehari. Kita telah tamat fungsi gubahan. Saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga video pembelajaran ini memberi manfaat kepada anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.